thin lenses. Thin lenses maksudnya adalah kanta nipis. Okay, jadi dalam video kali ini, kita akan tengok apakah satu equation yang dinamakan lens maker. Lens maker equation ni adalah satu persamaan khusus untuk kita tahu apakah nilai focal length bagi kanta nipis. Okay, di mana F ini adalah focal length. Okay, focal length bagi kanta nipis. Okay, jadi daripada persamaan ini, kita akan belajar macam mana untuk kita tentukan R1 iaitu radius of curvature bagi surface 1, R2 adalah radius of curvature bagi surface yang kedua. Okay, untuk beberapa situasi yang mana kanta nipis kita berada pada medium yang berbeza. Okay, N medium ini adalah merujuk kepada refractive index bagi medium. Okay, jika kanta nipis kita berada pada udara, so macam mana dia punya gantian untuk N medium, N material. Okay, dan jika kanta nipis kita berada pada medium yang lain daripada udara, contoh seperti berada di dalam air, okay, apakah gantian N medium yang bersesuaian? Okay, jadi lens maker equation ni adalah satu persamaan khusus untuk kita tentukan focal length bagi kanta nipis. Kita nak cari focal length bagi kanta nipis, tidak boleh gunakan persamaan focal length seperti dalam konsep cermin. Okay, dalam konsep cermin adalah kita buat revision, radius of curvature bersamaan 2 kali F. Okay, ini hanya apply untuk cermin. Cermin sama ada cermin convex ataupun cermin concave. Okay, tapi kalau kita nak tentukan focal length bagi kanta nipis, thin lens, kita akan perlu gunakan equation of lens maker. Okay, jadi apakah sebenarnya maksud thin lens? Thin lens iaitu kanta nipis. Right, so what is thin lens? Okay, kanta nipis adalah satu transparent material. Dia adalah sejenis transparent material. Okay, transparent ni menunjukkan cahaya boleh melepasi material tersebut. Okay, dia berlawanan dengan sifat cermin. Kalau cermin dia bukan transparent material. Okay, tapi kalau kanta nipis, cahaya boleh menembusi material tersebut. So dia adalah transparent material yang mempunyai dua spherical refracting surfaces. Dua refracting spherical surfaces. Okay, maksudnya dia mempunyai dua kelengkungan yang boleh membiaskan cahaya. Refracting, dia tiada pantulan, dia hanya ada refraction proses saja. Okay, yang mana kalau tengok pada ketebalan kanta nipis ini, compare dengan radius of curvature adalah lebih nipis. Okay, bermaksud thickness of the thin lens, ketebalan kanta nipis adalah sangat kecil. Okay, is very small compared to the radius of curvature bagi setiap satu surfaces. Okay, so terdapat dua jenis kanta nipis. Okay, sama seperti konsep cermin, kanta nipis juga terbahagi kepada dua jenis. Okay. Jenis yang pertama bagi kanta nipis adalah convex lens. Okay, jenis yang kedua adalah concave lens. Okay, kalau cermin, convex mirror, sifat cahaya dia adalah, kalau convex mirror, sifat cahaya dia adalah diverging the light.
Okay, tapi kalau convex lens, sifat cahaya dia adalah converging the light. So, maksudnya nama lain bagi convex lens adalah juga converging lens. Okay, sifat cahaya bagi kanta convex adalah converge, iaitu menumpukan cahaya. Okay, tetapi untuk concave lens, dia berlawanan dengan concave mirror. Kalau concave mirror, sifat cahaya yang dipantulkan pada concave mirror adalah converging. Tapi kalau kanta concave, sifat cahaya yang dibiaskan adalah diverging. Dia mencapah. Dia terbalik dengan konsep pantulan. Okay. Thin lenses, pembiasan pada thin lenses adalah terbalik dengan konsep pantulan pada cermin. Okay. Convex lens adalah sama sifat dengan concave mirror, iaitu sifat cahaya yang converge, iaitu menumpu. Tapi concave lens adalah sama sifat dengan convex mirror, iaitu sifat cahaya yang mencapah, iaitu diverging. Okey. Jadi oleh sebab itu, convex lens akan mempunyai beberapa karakteristik image. Okey, yang mana kita akan tengok pada video yang berikutnya, bukan dalam video ini. Kita akan tengok di mana apakah jenis-jenis karakteristik image yang terhasil pada convex lens. Okey, dan disebabkan sifat cahaya dia adalah converging, bermaksud karakteristik image bagi convex lens, image yang terhasil adalah sama seperti concave mirror, iaitu ada 5 karakteristik: read, restream, infinity dan zoom. Okey, manakala untuk concave lens adalah sama sifat dengan convex mirror, jadi dia hanya ada satu image karakteristik, iaitu VUD, virtual, upright dan diminish. Okey, jadi kat sini saya mahu fokus kepada jenis lenses sahaja untuk menggunakan Lensmaker equation dahulu. Video yang seterusnya baru kita akan belajar macam mana nak tahu sifat image characteristics. Okey, jadi bagi convex lens, terdapat ada 3 lagi pecahan of the lens. Okay, ada 3 jenis convex lens. Okay. Thin lenses dipecahkan kepada 2 jenis, convex lens ataupun concave lens. Dan convex lens ni juga boleh dipecahkan lagi kepada 3 jenis. Okay, so convex lens jenis yang pertama, yang mana cahaya boleh juga menumpukan, yang cahaya boleh ditumpukan pada satu titik, iaitu nama dia is biconvex. Okay, convex lens jenis yang kedua adalah plano-convex. Okay, dan convex lens jenis yang ketiga adalah convex meniscus. Okay, MENISCUS, convex meniscus. Okay, so macam mana bentuk bagi biconvex? Okay, bi itu maksudnya 2. Okay, dia ada 2 surface yang convex. Okay, jadi maksudnya satu sisi kiri, sebab dia adalah thin lenses mempunyai 2 refracting surface. So, surface satu bentuk dia adalah convex. Okay, so kita pandang surface satu ni daripada pandangan kiri. Okay, katakan kita pandang daripada pandangan kiri. Okay, so ini adalah our point of view. Okay, so this is our eyes, our point of view. Okay, jadi kita nampak dia ada 2 convex surface. So, surface 1 adalah convex, surface 2 juga adalah convex. Okay, so ini adalah surface 2. Ini bentuk biconvex. Okay, manakala plano-convex adalah satu convex dan satu plane. Sebab tu nama dia plano-convex. Plano tu satu surface plane, convex tu satu surface convex, converging. Okay, so maksudnya bentuk bagi plano convex sama ada, this is surface 1 yang convex, surface 2 yang plane. Plane tu maksudnya dia tak ada kelengkungan. Okay, ataupun plano convex juga boleh jadi bentuk surface 1 yang plane, surface 2 yang convex. So, ini juga adalah bentuk plano convex. So, dia ada 2 bentuk bagi plano convex. Okay, so seterusnya, yang ketiga adalah convex meniscus. Okay, bagi convex meniscus, satu surface adalah convex, another surface juga is convex daripada satu pandangan. Okay, so daripada pandangan mata kiri,
Surface satu adalah convex, surface yang kedua juga adalah convex. Okey. Ataupun surface satu dan dua tu dua-dua convex tapi dua-dua tu cembung ke kanan. Ini juga kita boleh katakan sebagai convex meniscus. So ni surface satu. Okay, manakala ini surface dua. Okey, jadi kat sini terdapat beberapa konsep bila kita nak tahu radius of curvature. Okey, jadi radius of curvature adalah konsep dia akan jadi positif apabila surface yang terbias tu adalah convex surface. Okey, kita dah tengok dalam video yang lepas. Okey, mana kita dah tahu bila mana pembiasan berlaku pada convex surface. Okey, saya tuliskan dekat bawah. Okay, so bila refraction occurs, okay, pembiasan berlaku pada convex surface, nilai R adalah positif. Okay, so dia akan memberikan positif R. Okay, manakala jika refraction berlaku pada concave surface, nilai R itu adalah negatif. Okay, ini adalah recap daripada video lepas yang mana kita dah berkenalan dengan rumus bagi refraction. Okay, yang mana kita gunakan dalam rumus refraction iaitu N1 per U tambah N2 per V sama dengan N2 minus N1 over R. Okay, R sinilah konsep bagi thin lens formula yang kita akan kenalkan sekarang. So, R kat sini, kalau pembiasan itu berlaku pada convex, dia adalah positif. Manakala jika pembiasan berlaku pada concave surface, dia adalah negatif. Okay, so now kita akan tengok satu per satu. Bagi setiap satu jenis lens biconvex, plano-convex, convex meniscus, R dia adakah positif ataupun negatif? Okay, so kita perhatikan biconvex dahulu. Okay, so untuk kita gantikan nilai R, kita akan sentiasa pandang daripada satu sisi sahaja. Okay, jadi kalau kita tengok pada biconvex, okay, pembiasan tersebut daripada pandangan kiri, pembiasan ini berlaku pada convex surface. So, R1 adalah positif R. Okay. Kenapa dia positif? Sebab pembiasan itu berlaku pada convex surface. Kita pandang daripada sisi kiri, kita nampak dia bentuk convex. Okay, manakala R2 iaitu surface yang kedua punya radius of curvature, kita nampak pembiasan tersebut daripada pandangan kiri adalah concave. Bentuk dia adalah concave. Okay, jadi dia adalah negatif R2. Okay, R2 dia adalah negatif. Okay, negatif R2. Okay, so plano convex pula, kita tengok daripada pandangan kiri, sekali lagi surface 1 kita akan nampak dia adalah positif sebab dia adalah convex. Okay, pandangan kiri kita nampak R1 adalah convex. So, ni adalah positif R1. Okay, manakala R2 tidak mempunyai kelengkungan. Okay, jadi bila dia tidak mempunyai kelengkungan, maksudnya tiadalah radius of curvature. Okay, jadi R2, radius of curvature dia adalah infinity. Sebab apa infinity? Sebab garis lurus tiada kelengkungan. Kalau radius tu perlukan satu circle ataupun satu bentuk kelengkungan. Okay, baru dia ada radius. Tapi kalau dia adalah plane, kalau plane, maksudnya dia tak akan melengkung. Jadi, nilai R dia adalah infinity. Okay, so sama seperti plano convex jenis yang kedua. Okay, kalau plane pada surface 1, maksudnya R1 tu adalah infinity. Okay, dan R2, kita nampak daripada pandangan kiri, kita akan sentiasa pandang pandangan kiri. Okay, kalau pandangan kiri, kita nampak bentuk dia adalah concave. So, pembiasan berlaku pada concave surface. So, maksudnya dia adalah negatif. Okay, negatif R2. Okay, kita teruskan dengan convex meniscus.
Okay, so R1 kita nampak pembiasan tu berlaku pada convex surface. So, maksudnya dia adalah positif. Okay, dan R2, pembiasan tersebut daripada pandangan kiri, kita akan nampak juga dia adalah pada convex surface. So, R2 juga adalah positif. Okay, manakala bagi jenis yang kedua, bagi convex meniscus, pandangan kiri kita nampak R1 refraction berlaku pada concave surface. Okay, so R1 adalah minus sebab ni adalah bentuk concave surface. Okay, manakala R2 juga pembiasan daripada pandangan kiri juga akan kita nampak sebagai concave surface. Okay, so ni juga adalah negatif. Okay, negatif R2. Okay, so kat mana nilai-nilai R1, R2 yang kita dah keluarkan positif negatif ni akan digunakan? Okay, so nilai tersebut akan digunakan dalam Lensmaker equation. Okay, jadi kalau kita tengok pada Lensmaker equation, okay, Lensmaker equation kata 1 over focal length adalah bersamaan N material, okay, bahagi dengan N medium tolak 1 darabkan dengan 1 over R1, okay, tolakkan dengan 1 over R2. Okay, jadi kat sini bila kita apply dalam contoh seperti saya ambil contoh pertama adalah biconvex. Okay. So biconvex iaitu gambar rajah ini. Okay. R1 dan R2 ni lah yang kita akan gantikan dalam Lensmaker equation sebagai positif dan negatif. Okay, maksudnya kalau dalam kes yang pertama contoh bagi biconvex, okay, maksudnya gantian R1 dengan R2 di situ adalah negatif. Okay, maksudnya dalam kes biconvex, R1 ni adalah positif, okay, dan R2 ni pula adalah negatif. Okay, ini adalah contoh sahaja, contoh yang pertama. Okay, katakan dalam contoh soalan tu kita gunakan plano convex. Okay, bagi plano convex, katakan bentuk plano convex tu adalah surface 1 yang convex, surface 2 yang plano, yang plane. Maksudnya kita akan gantikan R1 itu sebagai positif. Okay, dan kali ini R2 tu adalah infinity. Okay, jika R2 adalah infinity, maksudnya 1 bahagi dengan infinity, nilai dia mesti 0. Okay, so katakan kalau kita gunakan plano convex, so R2 tu adalah negatif, infinity, R1 tu adalah positif, so 1 over infinity, okay, adalah 0. Okey, dan seterusnya. Kalau kita tengok pada soalan, jika kita nak apply bagi convex meniscus pun sama. Okey, yang mana kalau convex meniscus dalam gantian Lensmaker equation, sama ada kedua-dua R1 dan R2 itu adalah positif. Okey, dan jika bentuk plano convex meniscus dia adalah seperti bulan sabit yang terbalik, R1 dan R2 tu dua-dua adalah negatif. Saya suka menghafal convex meniscus ni sebagai bentuk bulan sabit. Okey, bulan sabit kanan ataupun bulan sabit kiri. Okey, so bulan sabit tu adalah bentuk bagi convex meniscus. Okey, so seterusnya kita tengok pula pada jenis-jenis bagi concave lens. Okey, concave lens juga terbahagi kepada 3 jenis. Okey, dia ada 3 bentuk bagi concave lens. Okey, sama seperti convex lens. Okay. Yang pertama, bentuk dia adalah biconcave. Okay. Concave lens jenis yang kedua, bentuknya adalah plano-concave. Dia seperti plano-convex. Okay. Dan convex meniscus untuk convex lens, concave lens juga dia ada concave meniscus. Concave meniscus. Right. So, macam mana bentuk biconcave? Okay, bentuk dia adalah
Daripada pandangan kiri, kita akan sentiasa pandang daripada satu sisi sahaja. So, daripada pandangan kiri, kita akan nampak ada dua surface yang concave. Okay, so surface satu is concave. Okay, surface yang kedua juga adalah concave. Right, so ini adalah bentuk biconcave lens. Okay, so bentuk ini adalah daripada satu pandangan. Okay, pandangan kiri. Right, so bagi plano concave pula, okay, dia ada dua jenis, sama ada surface satu yang concave, so bentuk dia macam ni. Sama ada surface satu yang concave ataupun surface dua yang concave. Okay, kalau surface satu yang concave, maksudnya surface 2 akan plano. Maksudnya dia plane sahaja. So, ni adalah surface 2. Okay, dan jika surface 1 yang plane, maka surface 2 yang concave. Okay, so ini adalah bentuk plano concave. Dia ada dua jenis bentuk plano concave. Okay, dan yang terakhir, concave meniscus. Maksudnya kedua-dua sisi itu adalah concave. Okay, so radius 1, jika surface 1 yang concave, okay, bentuk dia macam ni. Sama ada ini concave. Surface 2 juga concave. Okay, ini adalah bentuk concave meniscus. Dia macam bukan bulan sabit. Kalau bulan sabit, hujung dan hujung tu akan bertemu. Okay, maksudnya hujung dan hujung kelengkungan 1 dan 2 tu akan bertemu. Tapi kalau concave meniscus, dia tidak akan bertemu. Okay, ataupun bentuk concave meniscus yang kedua adalah seperti ini. Okay, ini adalah surface 1. Ini adalah surface 2. Okay. So now kita akan tengok sama ada surface 1 dan 2 tu radius of curvature R dia adakah dia positif ataupun negatif. Okay, jadi kita pandang daripada satu sisi iaitu kiri sahaja. Kita nampak bentuk biconcave dahulu. Okay, yang mana daripada pandangan kiri kita nampak pembiasan tersebut berlaku pada concave surface. So, di mana kalau concave R dia adalah negatif. So, ni adalah minus R1. Okay, kalau kita nampak pula pembiasan pada surface yang kedua, daripada pandangan kiri, kita akan nampak dia adalah convex. So, pembiasan berlaku pada convex surface. So, R2 adalah positif. Okay, so seterusnya bagi plano concave, daripada pandangan kiri, kita nampak R1 adalah bentuk concave. So, maksudnya pembiasan berlaku pada concave, so R dia adalah negatif, R1. Okay, dan surface 2 tiada mempunyai kelengkungan. Jadi, R2 untuk surface 2 adalah infinity sebab tiada kelengkungan. Dia bentuk plane sahaja. Okay, manakala bentuk yang kedua bagi plano concave, bagi surface 1, tiada kelengkungan, maksudnya R1 adalah infinity. Okay, dan daripada surface 2, kita nampak daripada pandangan kiri, dia adalah bentuk convex. So, R2 tu adalah positif R2. Okay, dan yang terakhir, concave meniscus. Okay, concave meniscus daripada pandangan kiri, kita nampak surface 1 adalah convex. So, bila convex, dia adalah positif R1. Okay, dan surface 2 juga daripada pandangan kiri adalah bentuk convex, so iaitu positif R2. Okay, manakala untuk jenis yang kedua bagi concave meniscus, kita nampak daripada pandangan kiri, surface 1 adalah bentuk concave. So, dia adalah minus R1. Okay, dan R2 juga adalah bentuk concave. Daripada pandangan kiri adalah bentuk concave. So, dia adalah minus R2. So, kedua-duanya adalah minus. Okay. Jadi, nilai R1 dan R2 ni berbeza dan bergantung kepada penggunaan. Jika dalam soalan digunakan sebagai plano concave, so maka kita akan gantikan dalam Lensmaker equation R1 dan R2 tu seperti dalam soalan.
Okay, sama ada di infinity ataupun negatif ataupun positif. So, setiap satu nilai R yang kita dah keluarkan ini akan dimasukkan dalam Lensmaker equation, especially dalam ratio 1/R1 tolak dengan 1/R2. Okay. So, now kita akan bincangkan sedikit macam mana untuk membezakan dua jenis meniscus. Okay. So, macam mana kita nak bezakan convex meniscus dan juga concave meniscus? Okay. Tidak susah, senang sahaja untuk bezakan biconvex, plano-convex, biconcave dengan plano-concave. Tapi yang akan agak mengelirukan adalah bagi meniscus, lens yang jenis meniscus. So, macam mana kita nak bezakan sama ada dia convex ataupun concave meniscus? Okay, so cara untuk kita bezakan meniscus adalah convex ataupun concave adalah dengan melihat nilai R1 dan R2. Okay, jadi kat sini, bagi convex meniscus, R1 dengan R2 tu akan berbeza nilai. Okay, kalau if R1, okay, dia ada dua konsep di sini. Okay, kita pandang pada satu jenis sahaja dulu, yang atas. Okay, bulan sabit yang kiri dengan concave meniscus yang lengkung ke kiri. Okay, pandang pada nilai R1 dengan R2. Okay, jika nilai R1 okay, adalah lebih kecil daripada R2, okay, automatik ini adalah jenis convex meniscus. Okay, dan jika sebaliknya, maksudnya jika R1 yang lebih besar daripada R2, maka automatik jenis dia adalah concave meniscus. Okay, jadi kat sini kita nak bezakan jenis meniscus sama ada convex ataupun concave adalah dengan cara melihat nilai R1 dengan R2. Okey, apa logik dia bagi convex meniscus? Kenapa R1 lebih kecil daripada R2? Okey, so kita ambil pada gambar rajah yang sama di atas ni. Okey, so kita tengok kenapa kalau R1 kecil, dia akan jadi convex meniscus. Alright, so logik dia adalah, okay, bila tengok pada bentuk convex meniscus, iaitu bulan sabit, ini adalah radius 1. Okay, jadi bila radius 1 ni lebih kecil, okay, lebih kecil, bermaksud kelengkungan dia adalah lebih besar. Okay, maksudnya disebabkan radius dia kecil, maksudnya kelengkungan dia lebih besar. Tetapi kalau radius 2 dia lebih besar, maksudnya dia punya kelengkungan adalah lebih kurang. Okay, lebih kurang. Maksudnya dia kurang sedikit melengkung. So, dia punya radius tu macam kurang sedikit kelengkungan macam tu. Okay. Okay, jadi kalau semakin kecil radius, bermaksud kelengkungan dia semakin besar. Okay, kalau saya nak lebih nampakkan sikit, so dia punya kelengkungan lebih besar. Okay, tapi kalau radius dia besar, maksudnya kelengkungan dia lebih kurang, lebih kecil. Okay, jadi kalau kita gabungkan kedua-dua surfaces ini, okay, iaitu surface 1 dengan surface yang kedua, okay, maka dia akan jadi bentuk macam mana? Dia akan jadi bentuk convex meniscus. So, maksudnya R1 ni adalah surface 1 yang mana radius dia kecil, dan R2 ni adalah surface 2 yang mana radius dia besar. Jadi, kalau kita gabungkan dua surfaces tersebut, kita akan dapat R1 macam ni, gabungkan saja. Okay, R1 dan R2 dia macam ni. Okay, sebab tu dia adalah bentuk convex meniscus. Okay, dan sebaliknya. Okay, kenapa kalau concave meniscus R1 lebih besar daripada R2? Okay, sebab memang logik untuk kita membentuk concave meniscus, okay, kalau R1 tu besar, maksudnya kelengkungan dia surface dia adalah lebih kecil. Okay, dan kalau R2 yang kecil, okay, maksudnya dia lebih melengkung. So, kalau kita gabungkan dua surfaces ini,
Apa yang jadi adalah surface 1 adalah seperti ni. Ini adalah surface 1, iaitu ni, this one. Okay, dan dia akan gabungkan dengan surface 2 yang lebih melengkung. Okay, macam ni. Okay, jadi dia akan membentuk concave meniscus. Okay, bermaksud hujung dengan hujung kelengkungan 1 dan surface 2 tu tidak akan bertemu each other. So, dia akan menjadi concave meniscus. Okay, so itu adalah konsep untuk membezakan convex meniscus dengan concave meniscus. So, perlu sedikit pemahaman konsep. Kalau convex yang besar adalah R1. Okay, saya akan highlightkan sedikit. Okay, kalau convex yang besar adalah R1. Kalau concave meniscus yang besar adalah, sebaliknya. Kalau convex meniscus yang kecil adalah R1. Kalau concave meniscus yang kecil adalah nilai R2. Okay. So, itu adalah maksud dalam Lensmaker equation for the ratio of 1 over R1 minus 1 over R2. Okay, now, kita akan bincangkan satu lagi konsep dalam Lensmaker equation, iaitu ratio yang kedua, iaitu medium, refractive index bagi medium. So, iaitu N material bahagi dengan N medium minus 1. Okay, dan ratio yang kedua hasil darab dalam pecahan ni adalah 1 over R1 minus 1 over R2 tu kita dah possibly faham lah ya, sebab daripada masuk R1 dengan R2 bergantung pada kelengkungan dan tengok pada jenis lens tersebut. Okay, kita akan gantikan R1 dengan R2 yang sepatutnya bersama dengan sign, positif ataupun negatif. Okay, now kita akan bincangkan macam mana nak menggunakan formula Lensmaker dalam gantian medium yang berbeza. Okay, jadi kat sini kena faham N material ini sebenarnya merujuk kepada refractive index of the lens. Okay, refractive index of the lens. Okay, biasanya kanta akan diperbuat daripada gelas. Okay, so N of glass adalah standard dia adalah 1.50. So sebab kanta biasanya diperbuat daripada gelas. So, refractive index bagi gelas adalah 1.5. Okay, yang berbeza dekat sini adalah medium. Okay, and medium ini pula merujuk kepada refractive index of medium. Okay, maksud medium di sini adalah air ataupun udara ataupun air, water ataupun can be oil. Okay, bermaksud lens kita berada sama ada di dalam udara ataupun lens kita berada di air ataupun lens kita berada di minyak. Okay, so contoh kita ambil kes yang pertama. Kalau kes yang pertama adalah air, it's very simple. Okay, so katakan lens kita berada di udara, in air. Okay, jadi bila kita gantikan dalam gantian Lensmaker equation, 1 per F sama dengan N material, okay, N material, okay, bahagi dengan N medium, kat sinilah kita akan gantikan N medium sebagai 1.0. Okay, kenapa? Sebab refractive index bagi air adalah 1. Okay, dan katakan kita gunakan apa-apa lens yang sepatutnya contoh biconvex. So, kita akan gantikan R1 ni adalah positif. Okay, dan R2 tu adalah negatif. Okay, so dalam pecahan 1 per R1 minus 1 per R2 ni bergantung pada soalan. Okay, jadi katakanlah saya ambil lah satu kes yang sebenar. Contoh kita ambil biconvex. Okay, ini adalah biconvex. Okay, yang diletakkan di udara. Okay, so maksudnya N kat sini adalah udara. Okay, dan diberi dalam soalan refractive index bagi lens adalah diperbuat daripada gelas iaitu 1.5.
Okey, jadi macam mana kita nak menggunakan Lensmaker equation untuk mencari nilai F? Okey, so kita akan gantikan 1 over F bersamaan. Okey, N material kita adalah refractive index bagi gelas iaitu 1.5. Okey, dan N medium iaitu dalam soalan ni kita adalah udara, so 1.0. Okey, minus 1. Okey, dan R1 ini adalah radius of curvature untuk surface 1. Ini surface 2. So, surface 1 dia adalah refraction yang berlaku pada convex. So, iaitu positif R1. Okay, yang seperti dah kita bincangkan. Dan ini adalah minus R2. Okay, katakan dalam soalan diberi radius of curvature untuk biconvex adalah contoh sebanyak 5 cm. Given radius of curvature is 5 cm untuk biconvex. Okey, maksudnya R1 dengan R2 nilai magnitude dia adalah sama iaitu 5. Okey, tapi yang bezakan adalah positif and negatif. So, untuk R1 dia adalah positif R1. So, maksudnya positif 5. So, tak perlu tukar dalam SI unit. It's okay. Okey, minus dengan R2. R2 adalah negatif. So, minus 5. Okey, so kita akan tekan kalkulator untuk dapatkan nilai bagi focal length. Okay, so dalam bracket yang pertama 1/5 tolak bahagi 1 tolak 1 1.5 tolak 1 adalah 0.5. Okay, dan dalam bracket yang kedua 1/5 tolak dengan 1 per negatif 5. So negatif and negatif akan jadi positif. So 1/5 tambah 1/5 akan dapat 2/5. Okay, so kita akan kirakan dapatlah satu nilai focal length. Okay, yang semestinya akan dapat positive number. Okay, so kita akan dapat nilai focal length yang bernilai positif. Kenapa wajib dan memang dalam konsep focal length adalah positif? Sebab daripada awal kita tahu sifat cahaya bagi convex adalah converging. Okay, bagi kanta convex, bila sifat cahaya dia adalah converging, so automatic focal length dia adalah positif. Okay, jadi tak kisah pada jenis apa sekalipun convex lens tersebut, sama ada biconvex, plano-convex, convex meniscus, nilai F tersebut akan dapat positif. Okay, so now kita cuba buktikan untuk plano-convex pula. Okay, katakan kita, ini adalah kes yang pertama. Okay, so katakan kes yang kedua, kita ambil jenis convex lens yang kedua. Contoh saya ambil juga convex lens. Okay, so katakan saya ambil pada plano convex. Okay, so ni adalah bentuk plano convex. Okay, yang mana dia juga berada di udara. Okay, dan refractive index bagi glass adalah 1/5 and then given the same radius of curvature. Okay, iaitu 5 cm. Okay, now kita akan masukkan dalam Lensmaker equation untuk kita kirakan focal length bagi convex lens plano convex. So, masukkan dalam rumus Lensmaker equation. Okay, and material kita adalah glass 1/5. Okay, dan medium kita masih udara, so 1.0 tolak 1. Okay, dan R1 kita adalah tengok pada satu point of view, kita nampak di mana, sorry, this is plano concave ya. Saya nak buat plano convex. Okay, so ni plano convex. Okay, ni plano convex. Okay, so mungkin kita boleh tuliskan sekali lah, ni adalah di biconvex. Ni adalah plano convex. Okay, jadi kita pandang daripada satu sisi, surface 1 ni adalah convex, so dia adalah positif R1 dan ini adalah infinity bagi R2. Okay, so now kita akan gantikan dalam Lensmaker equation. So R1 adalah positive number iaitu positif 5. Okay, dan R2 adalah infinity. Okay, sekali lagi tekan dalam nilai 1 per focal length F. So dalam bracket masih 0.5. Okay, dan bracket yang kedua 1/5 tolak 1 per infinity. 1 per infinity adalah 0. So nilai dia adalah 1/5.
Okay, so sekali lagi kita akan dapat nilai F yang bernilai positive number. Okay, so dua-dua jawapan ini adalah logik sebabkan kita dapat kedua-dua nilai F tu adalah positif sebabnya adalah bagi convex lens. Okay, sebenarnya sifat cahaya dia adalah menumpu. Okay, dan jika sama juga seperti jenis yang ketiga, katakan saya gunakan convex meniscus. So, kali ini pun kita akan dapat nilai F yang positif. Okay, kita boleh cubalah buktikan ya. Okay, so yang ketiga adalah convex meniscus. Okay, so saya ambil bentuk convex meniscus yang bulan sabit kiri. Okay. Okay, kali ini ini adalah R1, ni R2. So, given okay, radius of curvature bagi R1, bagi convex meniscus, okay, nilai R1 sepatutnya lebih kecil nilai dia. So, R1, katakan saya start dengan 5. Okay, R2 tidak boleh 5. Okay, dan tak boleh lebih kecil daripada 5. So, R2 kena lebih besar daripada 5. Okay, katakan saya ambil 7 cm. Okay, kalau R2 tu adalah lebih kecil daripada R1, dia akan jadi concave meniscus. Okay, so now kita masukkan dalam gantian. So, masih medium yang sama iaitu udara. Okay, dan gelas masih 1.5. So, masukkan dalam Lensmaker equation. Okay, so N material iaitu gelas adalah 1.5 dan masih medium yang sama iaitu udara. Okay, tolak 1. Okay, dan R1 adalah positif sebab pembiasan adalah berlaku pada convex. Okay, dan R2 adalah adalah positif. Okay, sebab dua-dua adalah convex. Okay, so kita akan gantikan nilai tersebut. Okay, R1 adalah positif 5. Okay, dan tolak dengan R2. R2 juga adalah positif. So, dia adalah positif 7. Okay, so kita tekan nilai 1 per F. So, dalam bracket yang pertama adalah 0.5. Okay, dan dalam bracket yang kedua, 1 per 5 tolak dengan 1 per 7. So, 7 tolak 5, 2 per 35. Okay, so dia juga adalah satu nilai yang positif. Okay, so now kita dah buktikan menggunakan Lensmaker equation. Bagi ketiga-tiga jenis convex lens, nilai focal length akhirnya akan dapat positive number. Okay, dan sebaliknya, jika kalau kita buat cara yang sama, tapi untuk jenis concave lens, bagi biconcave, plano-concave dengan concave meniscus, kita akan dapat jawapan akhir F2 semua adalah bernilai negatif. Sebab thin lens untuk concave, sifat cahaya dia adalah diverging. Bila diverging, automatik F adalah negatif. Okay, maksudnya mana-mana jenis concave lens, sama ada biconcave, plano-concave ataupun concave meniscus, semua nilai F dia adalah negatif. Okay, so then konsep yang terakhir kita boleh bincangkan adalah jika saya letakkan medium yang selain daripada udara. Katakan kali ini kita gantikan medium tu adalah air. Okay, so apa yang berlaku pada nilai-nilai dia? Okay, katakan contoh yang seterusnya, saya letakkan pada medium selain daripada udara. Okay, so contoh yang kedua, kita letakkan lens tersebut dalam air. Okay, jadi apa yang berubah? N of the medium akan berubah kepada indeks bagi air. Okay, jadi katakan saya start dengan konsep yang sama bagi biconvex, plano-convex. So, cuma nilai bagi N medium saja yang berubah. Okay, maksudnya kanta ini kita rendamkan dalam air. So, yang berhighlight kuning ni adalah menunjukkan air. Okay, contoh. Ni adalah air. Okay, maksudnya N medium kita adalah 1.33, iaitu
water, air. Okay, jadi apa yang berubah dalam persamaan Lensmaker equation, N of medium bukan lagi 1.0 tetapi dia adalah satu nilai 1.33. Okay, so kita akan gantikan di sini adalah 1.33. So saya akan gunakan color merah untuk membezakan perubahan yang ada pada Lensmaker equation. But the rest of it sama sahaja. Okay, maksudnya R1 dengan R2 tidak berubah. Yang berubah cuma N medium sahaja. Okay, jika kita submerge in air, water. So yang berubah 1.33. So ratio 1.5 bahagi 1.33 tolak 1 bukan lagi 0.5. Dia akan dapat satu nombor yang lebih kecil daripada 0.5. Okay. But then darabkan dengan 2/5. So still kita akan dapat nilai focal length iaitu positive number. Focal length masih nilai positif tapi nilai focal length ni dah lebih kecil. Okay, so kali ni bila kita letak dalam medium yang lebih tumpai, konsep dia adalah focal length dia dah semakin kecil nilai dia.